Okay, kita mulakan di kelas PDPC online kita dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua zikir petang raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang wa rasulah, yang bermaksud aku redha Allah itu Tuhan aku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Biasanya untuk pelajaran 26 keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin, ini kita dah bincangkan dua tokoh Khulafa Ar-Rasyidin, yang pertama Abu Bakar dan yang kedua ialah Umar. So saya teruskan dengan yang ketiga untuk Uthman bin Affan. So saya bacakan sedikit biodata siapakah Sayyidina Uthman bin Affan. Untuk nama penuh dia adalah Uthman bin Affan bin Abu Al-Ash bin Umayyah. Keturunan dia ialah keturunan Bani Umayyah. Lahir 576 Mesi, 6 tahun selepas tahun gajah. Maksudnya dia lebih muda 6 tahun daripada Rasulullah. Sebab Rasulullah lahir pada tahun gajah, tapi untuk Uthman dia lahir 6 tahun selepas tahun gajah. Untuk tempat kelahiran Uthman bin Affan, beliau lahir di Mekah Al-Mukarramah, khalifah yang ketiga. Tarikh menjadi khalifah ialah 644 Masihi bersamaan dengan 23 Hijrah selepas kewafatan Umar Al-Khattab. Tempoh pemerintahan ialah 12 tahun. Tarikh wafat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Kenapa dia wafat? Sebab beliau syahid, mati dibunuh oleh pemerintah. Ini untuk biodata Sayyidina Uthman. Okay, yang seterusnya gelaran dia untuk Sayyidina Uthman bin Affan ialah Zunnurain, yang bermaksud yang mempunyai dua cahaya, kerana beliau telah mengahwini dua puteri Rasulullah untuk Uthman bin Affan. Okay, yang seterusnya kita tengok dia punya sifat dan peribadi Uthman bin Affan. Sifat dia peribadi Uthman bin Affan, yang pertama sangat pemalu dan lemah lembut. Yang kedua ialah dermawan. Untuk sangat pemalu dan lemah lembut ni ada hadis Nabi berkaitan dengan Uthman bin Affan. Muka surat dia punya sikap Sayyidina Uthman bin Affan yang saya bagi tahu, Sayyidina Uthman bin Affan terkenal sebagai seorang yang sangat pemalu dan lemah lembut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, tidakkah engkau malu kepada lelaki yang malaikat sendiri malu kepadanya? Maksudnya malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman ni. So apatah lagi dengan para sahabat yang lain dengan Sayyidina Uthman. Okay, beliau juga seorang yang dermawan dan pemurah. Tengok semasa perang Tabuk, beliau telah membeli perigi untuk kegunaan umat Islam. Beliau menderma sebanyak 1,000 ekor unta dengan muatan untuk orang yang susah. Itu salah satu contoh. Yang ketiga, suka membantu orang yang dalam kesusahan, khusus kepada saudara dan sanak saudara yang terdekat. Sebab tu salah satu faktor mungkin kenapa ramai yang tak suka selepas di akhir-akhir pemerintahan Uthman bin Affan. So beliau lebih kelihatan maksudnya lebih kepada menolong sanak saudara yang terdekat saya. Sebab tu yang menjadikan orang-orang luar tak puas hati dengan Sayyidina Uthman, lalu berkompromi untuk membunuh Sayyidina Uthman. Kita tengok apakah sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan. Yang pertama, dari segi sosial, Sayyidina Uthman ini memberi peluang kepada pekerjaan kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi politik. Untuk politik, beliau telah memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran. So maksudnya protokol ni ialah tapisan. Contoh kalau nak melakukan sesuatu ataupun nak buat, contoh nak minta permohonan
So dia akan ada prosedur, ada protokol yang perlu diikut. Itu contoh untuk politik. Yang kedua ialah mengukuhkan peranan Baitul Mal. So peranan Baitul Mal ni diperkenalkan oleh Baitul Mal diperkenalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Okay, yang seterusnya yang nombor 3 dari segi ketenteraan, ini yang paling besar saya rasa. Untuk Sayyidina Uthman bin Affan, beliau telah memperkenalkan tentera laut. Yang mana kalau sebelum ni untuk khalifah yang sebelum beliau, yang pertama ialah Abu Bakar Siddiq, masih tak ada lagi tentera laut. Sama juga masa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pun tak ada tentera laut. So untuk tentera laut hanya diperkenalkan oleh khalifah semasa khalifah Uthman bin Affan. Yang keempat, dari segi bidang agama, membentuk jana kuasa untuk menjalin semula ayat Quran. Mushaf Uthmani yang kita baca sekarang, sehingga sekarang itu kita kenal sebagai Mushaf Uthmani, Quran yang complete 114 surah. Sebab yang sebelum-sebelum ni usaha awal ialah diperkenalkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya bila dah habis perang, ramai para hafaz terkorban. So Abu Bakar telah kumpulkan semua lembaran-lembaran dan disimpan. Untuk zaman Khalifah Uthman bin Affan, beliau telah membuat satu janakuasa ataupun kilang lah untuk menyalin semua Al-Quran di atas kertas, dan hasilnya kita dapat sehingga hari inilah complete Al-Quran untuk 114 surah. Yang kedua ialah memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat. Siapa-siapa sebab dah PKP, tu tak boleh ke masjid, tak boleh ke sembahyang Jumaat lah. Untuk sembahyang Jumaat ada 2 kali azan. Yang pertama ialah azan Zuhur. Yang kedua, azan yang kedua itulah azan Jumaat. So untuk zaman Khalifah Uthman bin Affan yang memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat untuk solat Jumaat. Yang ketiga, mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang. Yang keempat, memberi tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Ini kalau siapa yang ada peluang, ruang, masa dan wang, boleh ke Mekah. So dia terdapat satu hotel, saya kurang pasti hotel apa. Kalau tengok geran dekat hotel tu, dia masih lagi nama Uthman bin Affan. Dia dah wakafkan sempena dia beli, dia wakafkan untuk dijadikan tempat untuk besarkan Masjid Nabawi. Geran dia masih lagi ada lah untuk Khalifah